Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Dan kisah untuk kali ini ialah Raja Iranun, Sultan Shah Tebuk. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Masyarakat Iranun merupakan etnik yang banyak terlibat dalam kegiatan perdagangan di Nusantara serta memainkan peranan penting sebagai kuasa pengimbang politik serta ekonomi terhadap rantau Nusantara. Etnik ini melakukan kegiatan mereka sehingga di luar perairan Kepulauan Melayu. Menurut Owen Reuter, their crossing ground were not limited to the Sulu archipelago, but they would range throughout the whole of the Malayan Sea, and a single cruise lasting sometimes as long as 3 years might take them east throughout the Philippines ground New Guinea, and then along the coast of Java and Sumatra as far as the Bay of Bengal and home by way of Penang and the Borneo coast. Tindakan mereka ini didorong oleh sikap pelayang-layang untuk menelusuri beberapa pelabuhan yang tersohor. Kegiatan orang Iranun ini berkait rapat dengan kemahiran mereka di laut yang telah membawa orang Iranun dikenali oleh pedagang barat. Seterusnya, pihak barat seperti Owen Reuter mendakwa bahawa orang Iranun terlibat dalam kegiatan perlanunan yang berlaku di perairan Nusantara. Tetapi yang jelas, orang Iranun bertindak demikian atas dorongan kedatangan penjajah yang cuba menguasai sepenuhnya kegiatan ekonomi di Kepulauan Nusantara. Sedangkan sebelum pedagang barat memasuki pasaran di Nusantara, kegiatan perdagangan berlaku dengan lancar dan pada masa yang sama, orang Iranun telah pun mengadakan hubungan dengan kerajaan-kerajaan Melayu seperti Sumatera, Jawa dan Melaka. Hubungan berlaku dengan penuh harmoni dan menurut George Windsor, The Malay Language History of Riau, the Tufal al-Nafis, chronicle the real coming of the Iranun to the Malacca Straits, telling of Dutch effort to the worst control of available tin trade from the Bugis and of the Malay Sultan Mahmud decision to summon the Iranun of Tempasuk in northwest Borneo to assist in expelling the Dutch from Riau. Mahmud sent a mission headed by the emissary Khaled Talib to Tempasuk with a letter for the Raja of Tempasuk. Penyataan Sultan Mahmud itu dengan mengutus surat kepada Raja Tempasuk pada bulan Mei 1787 adalah bertujuan supaya orang Iranun di Tempasuk membantu beliau menyerang Belanda di Riau. Raja Tempasuk yang dikenali sebagai Raja Ismail tanpa bantahan terus membantu Sultan Mahmud dan beliau sendiri turut terlibat dalam serangan tersebut beserta anak-anaknya Raja Tebuk, yaitu Sultan Shah Tebuk, Raja Alam beserta istrinya Raja Aisyah, Raja Muda
dan Datuk Sikolo. Angkatan tentera tempasuk ini telah menyerang Belanda di Riau melalui Tanjung Pinang. Kesannya, pihak Belanda mengalami kekalahan dalam pertempuran tersebut dan Sultan Mahmud amat berterima kasih kepada tentera Iranun, dan baginda telah mengadakan majlis keramaian menyambut kemenangan tersebut sebagai tanda penghargaan. Selepas itu, rombongan dari Tempasuk pun memohon balik ke Tempasuk semula, kecuali beberapa orang pembesar Iranun seperti Raja Muda Umak dan Tok Lukus, di mana dua orang tokoh ini memperhambakan diri kepada Sultan Mahmud di Riau. Hubungan yang berlaku antara Tempasuk dengan Johor ketika itu dapat dilihat kepada faktor hubungan politik. Hubungan politik adalah berbentuk bantuan ketenteraan, dan Johor muncul sebagai kuasa baru selepas kejatuhan Melaka kepada Portugis dan Belanda. Semasa kerajaan Melaka lagi, orang Iranun banyak memainkan peranan dalam politik Melaka, dan mereka ini dikenali sebagai orang laut. Hubungan orang Iranun dengan kerajaan luar turut terjalin. Ini diperlihatkan apabila Sultan Abdullah dari Kedah menawarkan 20,000 kepada Sultan Iranun untuk menyerang Francis Lights di Pulau Pinang. Penyertaan itu membuktikan orang Iranun sudah mempunyai kuasa politik di Tempasuk dan adalah dipahamkan. Didapati Sultan Satebuk merupakan raja masyarakat Iranun di Tempasuk sekitar akhir tahun 1700 dan awal tahun 1800. James Francis Warren menjelaskan, in the 1830th century, an Iranun lord who called himself Sultan Satebuk led the settlement of the Tempasuk and Pandasan. Kewujudan Raja Iranun di Tempasuk ini diperkuatkan dengan pertemuan antara Raja Bruk dengan Sultan Satebuk bagi membincangkan perjanjian yang dipersetujui, tetapi telah diingkari oleh Sultan Satebuk dengan menyerang Ambong. On the same day, the Admiral and Master Brooke, protected by the armed boats of the Angin Court, went ashore, intercepted Satebuk, the Iranun Raja. They reproached him for having broken the arrangement entered into the year before and attacking the peaceful town of Ambong. Menurut sumber tempatan, sebenarnya yang menyerang Ambong ketika itu ialah Datuk Maminasaka yang merupakan anak Datuk Adil, pembesar Kampung Keguran. Angkara Datuk Maminasaka ini telah melibatkan kepentingan Raja Brooke dan menuduh Sultan Satebuk telah mengkhianati perjanjian yang telah dimeterai. Penjelasan tadi membuktikan orang Iranun telah menguasai Tempasuk sekitar awal 830 dan orang Iranun memilih Tempasuk sebagai pusat kegiatan mereka kerana kedudukan Kuala Tempasuk yang sukar dimudik oleh pelayar barat yang merupakan musuh tradisi mereka. Selain itu, faktor mengayau juga turut mempengaruhi aktiviti orang Iranun di Nusantara. Berdasarkan sikap tersebut, maka orang Iranun terus bersaing dengan pedagang barat
mereka sentiasa menjadi ancaman kepada Barat. Penempatan di Tempasuk ada kaitan dengan kedatangan Barat. Kewujudan kuasa tempatan yang diketuai oleh Sultan Satebok di Tempasuk merupakan strategi bagi berhadapan dengan Barat. Penempatan Iranun di Tempasuk mempunyai kaitan keselamatan dan Sultan Satebok adalah ketua masyarakat Iranun mengikut satu pendapat. Sultan Satebok dipercayai berasal dari Kepulauan Mindanao, berlayar ke Borneo atas permintaan Sultan Sulu untuk membantu adik Sultan Sulu yang disangkakan ditawan oleh Sultan Brunei. Adik Sultan Sulu ini sebenarnya berlayar ke negara Brunei, memandangkan Sultan Satebok sudah tidak berminat untuk kembali semula ke Mindanao. Maka beliau telah membuka penempatan di Tempasuk. Pendapat ini menunjukkan tentang kewujudan kuasa tempatan Iranun di Tempasuk yang ditakbir oleh Sultan Satebok. Kuasa imperialisme ketika itu juga turut mengakui tentang kewujudan pentakbiran Sultan Satebok ini seperti dijelaskan sebentar tadi.